Catat lah. Syaril. Dia tengok sini. Ini ada data plate dia ni. Mana nak gambar, Bang? Bawah. Oh. Nampak tak? Model dia sama? Salah satu enjin dia. Ini enjin dia ni. Enjin ini dipanggil enjin pilot. Pilot T-H-I-E-L-E-R-T. L-E-R-T. Centurion. C-E-N. T-U-R-I-O. Enjin pilot Centurion. So enjin ni dia 4-stroke engine. 4-stroke engine. 4-stroke diesel engine. Diesel. Diesel. 4-stroke diesel. Dia pakai fuel eh? Fuel? Fuel dia kita pakai Jet A1. Jet A1. Jet A1. Apa beza Jet A1 dengan F-gas? Okey. Jet A1 ni dia is a kerosene base punya fuel. Maknanya paling senang cakap dia sama macam diesel punya fuel. Yang macam kereta bekal. Yang colori pakai tu kan diesel tu. Dan sama juga macam minyak tanah. Meaning that dia tak senang nak vaporize. Ini dia tak senang nak vaporize. Dan dia jenis orang panggil high compression engine. High compress. High compression, mana engine diesel lain pun jenis high compression juga. So dia punya operation dia dia sama macam piston engine lain. Dia ada 4-stroke juga. Dia ada induction stroke. Induction stroke. Induction stroke. Tu dia induce air lah. Dia induce masuk air. So macam ini dia induce air dia. Jari. Okay. So induction of air ni. Dia di mana? Dia sistem dia flow. Okay. So bila ya. Sekejap. So induction air dia lalu sini. Dia akan lalu sini tu. Okay. Ini dia panggil air filter dia. Filter. Okay, air filter dia akan masuk belakang tu melalui, kita tengok daripada sini ada belakang ni. Dia punya turbocharger dia. Okay. Turbocharger. Intercooler. Turbocharger tu, air daripada turbocharger tu dia akan masuk intercooler ni. Intercooler. Cool it down a little bit. Lagi masuk. This induction manifold. Ini dia panggil induction manifold. Induction manifold. Induction manifold ni dia akan hantar ke 4 cylinder yang kita ada tu. 4 cylinder. Cylinder tu nama dia apa? Silinder. Dia kan ada 4 piston lah. Ada 4 piston. Yes, dia ada 4 piston. So setiap satu silinder satu piston. So sini dia induction manifold ni pergi sini dia pecah ni. Dia pecah ada 4. Jadi ada 4 lah. Dia start dari induction of air dia pergi intercooler. Macam tu turbocharger, Intercooler. manifold. Masuk silinder melalui dia punya intake valve dia lah. Okay. So dia masuk dalam tu, air masuk situ, fuel dia melalui fuel injector ni. Fuel injector. So nama fuel injector. Ada berapa? 4 juga. 4 juga. One for each cylinder. One for each cylinder. Okay. So dia induce. Dia induce masuk, piston gerak ke bawah. And then bila dia naik ke atas balik untuk compression, dia akan compress. And then kita ada glow plug dia panggil. Glow plug nak tengok daripada sini. Nampak tak ni? This one. Glow plug. This one. So kita ada 4 juga untuk 4 silinder. So glow plug tu dia panaskan silinder tu. Dia panaskan silinder tu saja. Function dia. Untuk dia? Untuk panas. Dia function dia untuk panaskan silinder. Kalau kat Kelantan ni dia panggil plug bakar. Dia logi-logi dia panaskan. Dia panaskan silinder tu. Biasanya untuk starting. Starting and then few masa nak panas engine. Lepas tu bila dia compression tu, dia akan compress due to high compression, pressure akan increase. Pressure increase, temperature will increase. So temperature increase sampai pada temperature of a flash point dia. Benda tu akan ignite sendiri. Dia akan meletup sendiri.
stroke tu is a power stroke turun bawah pula. Proses power lah jadi. Dia turun bawah proses power. And then the night sekali lagi tu exhaust. Oh, last kali exhaust. Kira 4 Exhaust lah. dia pula, air daripada exhaust tu keluar macam ni. Exhaust. Dia lalu ni, dia akan drive turbine. So turbine ni pula drive compressor untuk turbocharger tu. Exhaust airflow tu dia akan lalu turbine. So dia akan lalu turbine ni akan drive turbocharger ni lah. Turbocharger ni pula tadilah dia suck air tu masuk sini. Okay. Dia tak pusing engine ni lah. Okay, this one. Lepas tu dia pusing macam mana? Lepas So dah itu aku yang exhaust. untuk engine-nya. Ha. Okay, so air keluar untuk exhaust. Habislah dia punya cerita dia. Dia keluar belakang, dia ambil dah. So start lah balik proses dia balik yang induction apa semua masuk. Okay, macam mana propeller ni pula pusing? Okay, so propeller ni attach to the engine melalui satu gearbox ni. Gearbox. Dia bawa. So this gearbox dia dia propeller ni dia tak akan pusing sama laju dengan engine punya RPM. Engine dia ada RPM dia RPM sendiri. Due to reciprocating movement tu, linear movement of a piston tu Pendek ke? iklan. Ini Sultan ke? Sultan. Sultan. Ini Sultan. Ini semua pakai ni. Pakai ni lah. So linear movement of piston tu dia akan create radial movement kat bawah kat crankshaft. Dalam tu dia ada crankshaft. Crankshaft. So crankshaft tu dia akan rotate pergi melalui gearbox ni. So daripada gearbox ni pula barulah dia transfer dia punya tu semua ke propeller ni. Macam mana dia buat, dia kira line shaft ke apa? Sebab kata tak sama kan dia punya apa rotate ni dengan ni tak sama kan. Dia kira line shaft ke macam mana? Dalam ni basically is dia ada Gear. kita ada clutch ni. Oh, clutch. Ni kita ada clutch, ada friction disc. Dia macam kereta sama macam kereta. Ada clutch, ada friction disc. Jadi kira dari start dari situ juga. Okey, start dari situ juga. Cuma satu lagi dia ada depan ni, dia panggil satu unit ni. Dia panggil CSU. Constant Speed Unit. Constant Speed Unit ni. Okey. Function dia akan control blade ni. Belit ni boleh Blade ni pusing ke punya apa? ni, dia boleh gerak ni. Oh, angle dia lah. Ada angle dia Ada lah. angle dia. Oh, dia bila angle dia boleh gerak laju ataupun perlahan ke apa? Yes. Tujuan angle dia? Angle dia macam kalau kita naik kereta, kereta tengah jalan laju, kita keluar ke tengah tingkap. Okay. So kalau angin datang straight macam ni, kita punya force of surface area yang kena dengan angin tu besar. So kita akan ada terlalu banyak force. Banyak resistance lah push lah. What happen is bila kita Condong ke Ended. condong sikit angle dia tu, make it to a Contact final force dia less. to a force final dia. angle. So lagi senang. Lagi senang dia. Sama juga macam ni. Bila kita rotate dia to the final angle, dia akan pusing lagi. Dan untuk ensure dia punya speed tu constant, maknanya dia bila kita selection of RPM sini, dia increase engine RPM, so propeller punya speed nak kena match dengan engine RPM. Tapi dia tak sama. Dia match, dia ada ratio dia lah. Dia ada ratio dia. Kiranya ada ratio antara ni dengan ni. Yes, correct. Dia ada ratio dia. So this one akan make sure speed ni match dengan ini. So cara dia make sure benda ni, dia control angle dia. Angle tu. Nak bagi lagi slow, dia bagi lagi force pitch. Bagi lagi kasar macam. Nak bagi lagi laju, dia bagi lagi fine. Dia control daripada ni lah. Dia akan control lah ni. Yes. Constant speed unit. Yang semua kerja ni, semua kerja nak fikir kan. Bila nak control ini, nak control. So yang ni dia semua ada sensor ni. Oh, sensor. Dia ada sensor ni. Dia detect apa? So sensor ni dia akan detect dia di sini dia control apa ni, dia control dia macam selector valve lah tu. Dia akan control selector valve tu untuk portkan oil dalam ni, portkan oil dalam ni pergi pada sini untuk tukar dia punya blade angle tu. So input sini is datangnya daripada semua ni, sensor ni, all the wire-wire you nampak semua ni. Dia pergi pada satu unit dalam tu. Dalam kapal tu dia panggil FADEC. FADEC. Oh, FADEC. Which is short form untuk Full Authority
digital engine control. Authority Digital Engine Control. So dalam tu kita ada throttle lever. Bila kita select throttle lever, so input tu akan pergi pada FedEx tu. FedEx akan calculate dengan Transfer. semua sensor dia ni. Dia akan Transfer ke calculate engine berapa lah. pressure yang dalam ni air hantar pergi, pressure of fuel nak masuk sini. Dan semua tu dia akan calculate tadi. So dia akan hantar balik feedback ke engine dia. Untuk propeller ni, Propeller dia punya angle. dia ke mana. Ya, dia sini dia accelerator valve dia, and then dalam masa yang sama dia act as a sensor juga lah. Dia akan ada feedback kat ini. Ada? Dia panggil, kalau nama betul dia panggil propeller governing valve. Macam mana pula dengan air condition sistem ni? Air condition. Ada. Air condition pakai ni. Di sini. Pakai ni. Ambient air. Yes. So ambient air ni dia akan masuk sini. Dia akan pergi sini. Ah. Okay. Kalau yang ni kami memang Keluar sini. Habis dah. Ya, dulu.